hindarkan diri daripada kita daripada tidur ataupun menghabiskan masa dengan saja-saja, dengan sia-sia. Di sana ada satu surah yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, melainkan mereka yang bersabar, melainkan mereka yang beriman, wa 'amilus salihat, dan mengerjakan amal-amal saleh. Wa tawasaw bil haqqi, dan mereka sentiasa berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan supaya bersabar. Inilah golongan mereka yang tidak akan rugi. Mereka yang tidak akan rugi dalam menghadapi hari-hari, lebih-lebih lagi waktu asar petang begini. Ada yang menyatakan wal asri, demi waktu asar. Yang mana waktu asar ini ramai mereka yang menghabiskan masa dengan sia-sia. Sedangkan waktu asar itulah waktu puncak pertukaran malaikat. Bahagian petang, bahagian siang hari, malaikat akan mencatat amal-amal saleh, akan bawa naiknya apabila menjelang maghrib. Bermakna di penghujung hari, maka adalah kita isi dengan benda yang bermanfaat. Misalnya beristighfar, berselawat kepada Nabi SAW, dan berada dalam majlis ilmu seperti mana yang kita adakan sekarang ini di antaranya. Baik tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung lagi pengajian kitab kita pada petang ini, iaitu pada bab berikutnya. Pada sila berikutnya ialah la tufattahu lahum abwabus sama. Mereka yang ingkar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang ahli maksiat, pintu langit tidak akan dibuka. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lalu dia akan mendatangi syurga dari pintu yang aromanya sangat wangi. Diluaskan kuburnya seluas pandangan mata. Datang juga kepadanya seorang yang sangat tampan, berpakaian indah, serta berbau harum, seraya berkata, berbahagialah dengan sesuatu yang menggembirakan. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Siapa engkau? Wajahmu seperti wajah yang datang membawa kebaikan, sahutnya. Dia menjawab, aku adalah amal salehmu. Dia pun berkata, Tuhanku, datangkanlah hari kiamat. Datangkanlah hari kiamat, sehingga aku dapat kembali kepada keluargaku dan kekayaanku. Beliau berkata lebih lanjut, sesungguhnya jika seorang hamba kafir meninggalkan dunia menuju akhirat, akan datang kepadanya para malaikat berwajah hitam dengan memakai pakaian berbulu tebal. Mereka lalu duduk di sekitarnya pada jarak sejauh pandangan mata. Setelah itu datang malaikat maut di sisi kepalanya seraya berkata, hai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Nyawa terpisah-pisah di dalam jasadnya. Dia lalu mencabutnya seperti mencabut besi pemanggang dari bulu yang basah, dan kemudian mengambilnya. Pada saat mengambilnya, dia tidak membiarkannya
lalu di tangannya, tidak membiarkannya berada di tangannya, meskipun hanya sekelip mata. Melainkan hanya meletakkannya pada besi pemanggang tersebut dan merebak darinya bau bangkai yang paling busuk yang terdapat di muka bumi. Setelah itu para malaikat membawanya naik. Mereka tidak melintasi kelompok-kelompok malaikat di langit, melainkan ditanya, roh siapa yang busuk ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan sebutan yang sangat buruk, sebagaimana sebutannya di dunia, hingga akhirnya sampai ke langit. Setelah itu dia meminta dibukakan pintu langit, tetapi tidak dibukakan. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Taala, La tufattahu lahum abwabus sama'. Sekali-kali tidak akan dibuka bagi mereka akan pintu-pintu langit. Surah Al-A'raf ayat 40. Allah Azza wa Jalla berfirman, tulislah catatan orang itu di sijin, di bumi yang paling bawah. Ruhnya kemudian dibuang begitu sahaja. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, dia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Selanjutnya ruhnya itu dikembalikan ke jasadnya. Datanglah kepadanya dua malaikat yang kemudian duduk bersamanya seraya bertanya, siapakah Tuhan kamu? Aku tidak tahu. Apa agamamu? Tanya kedua malaikat tersebut. Jawapannya sama yang diberikan, aku tidak tahu. Ditanyanya lagi, siapakah orang yang telah diutuskan kepadamu? Aku tidak tahu. Ini la adri, la daraita, wala talaita. Kamu tidak tahu karena kamu tidak belajar untuk mengetahuinya. Kemudian ada penyeru yang berseru dari langit. Hamba-Ku itu telah berbohong. Berikanlah dia tempat dan pakaian dari neraka. Bukakanlah baginya pintu-pintu menuju ke neraka. Dia pun mendatangi neraka dari tempat yang paling panas, sementara kuburnya disempitkan hingga hancur tulang rusuknya. Lalu datang kepadanya seorang yang berwajah dan berpakaian yang sangat buruk serta berbau busuk. Nescaya berucap, aku membawa berita buruk yang menakutkan. Ini adalah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Dia lalu bertanya, siapa engkau ini? Wajahmu seperti wajah yang datang dengan kejahatan. Aku adalah perbuatan burukmu, jawabnya. Dia berkata, Tuhanku, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Demikian sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Syaibah dengan sanad Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Dan begitu juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan lain-lain. Sementara Abu Ya'la dalam musnadnya, Ibnu Abi Dunya melalui Yazid
Ar-Ruqashi meriwayatkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Tamim Ad-Dari mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman kepada malaikat maut, pergilah kepada waliku dan bawalah dia menghadapku. Sesungguhnya aku telah mengujinya dengan kebahagiaan dan kesusahan, sehingga aku akan mendapatkannya seperti yang aku inginkan. Bawalah dia untukku supaya aku akan melepaskannya dari kesusahan dan penderitaan dunia. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, ini dua kisah yang sengaja musannif membawa datang bergilir-gilir ataupun dua cara hidup. Satu ruh orang-orang saleh, kemudian dibawa datang juga ruh orang-orang kafir. Diceritakan juga tentang akibat buruk yang menimpa ruh orang-orang kafir. Begitu juga dalam Al-Quranul Karim, ayat-ayat sering didampingkan. Diceritakan tentang orang-orang beriman mendapat ganjaran pahala dan syurga. Kemudian terus dibawa ayat yang berkaitan dengan orang-orang kafir yang mendapat balasan azab neraka. Begitu juga di sini. Orang-orang yang ingkar kufur kepada Allah Ta'ala akan menghadapi masalah besar selepas daripada kematian ini. Yang mana malaikat pencabut nyawa datang dalam keadaan rupa yang sangat menakutkan. Dalam keadaan bengis, buat sesuatu yang sangat busuk dan sangat sebagai hamparan. Dan sebenarnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kisah-kisah begini kisah yang benar berlaku di alam barzakh. Tak ada siapa pun yang menceritakannya melainkan Allah yang menceritakannya dalam Al-Quran. Melainkan Nabi SAW yang menghuraikan, menyampaikannya kepada umat baginda, supaya menjadi pengajaran yang besar kepada umat Nabi SAW. Tuan-tuan, bagaimana dinyatakan di sini ialah beberapa soalan yang ditanya kepada kita selepas daripada mati. Ma Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Persoalan ini ditanya kerana manusia banyak mempertuhankan selain daripada Allah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Adakah engkau melihat, wahai Muhammad, manusia yang mempertuhankan nafsunya? Manusia mempertuhankan nafsunya sendiri. Seolah-olah nafsunya adalah Tuhan yang dipatuhi segala kehendak nafsu. Dan sekiranya berlaku percanggahan kehendak ruh dengan kehendak nafsu, mereka akan mengutamakan kehendak nafsu. Kehendak ruh akan dibiarkan. Umpamanya mereka meninggalkan salat, mereka meninggalkan pengajian agama, Al-Quran dan sebagainya. Mereka meninggalkan agama sehingga mereka sanggup menjadi insan yang jahil dan tidak mengetahui apa-apa tentang Islam. Tuan-tuan muslimin, muslimat ini rahmati Allah. Ma Rabbuka? Persoalan ini akan ditanya dalam bahasa Arab dan tidak akan ditranslate bahasa Melayu ataupun bahasa Inggris. Semua manusia akan ditanya dengan bahasa Arab. Kerana bahasa Arab menjadi bacaan manusia. Misalnya dalam sembahyang, kita kan baca bahasa Arab. Seluruh perkataan kita dalam salat mesti bahasa Arab. Walaupun kita Melayu, Cina, India, Inggeris, Jepun, apa-apa bangsa di dunia, mesti takbiratul ihram bahasa Arab. Doa iftitah juga bahasa Arab. Suratul Fatihah mesti dibaca dengan bahasa Arab. Dengan takbir rukuknya, i'tidalnya, sujudnya.
bacaan duduk antara dua sujudnya semua dibaca dengan bahasa Arab. Bahkan tidak sah jika kita menterjemahkan. Misalnya takbirat ihram kita baca dengan Allah Maha Besar. Tidak sah. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Terjemahkan dengan bahasa Melayu. Suratul Fatihah dalam salat. Maka batal salat. Bermakna orang yang salat sentiasa membaca bahasa Arab, bercakap Arab. Dalam salat ada baca Quran, ada selawat kepada Nabi, ada tahiyat, ada salam. Dan semuanya itu adalah rukun-rukun itu daripada bahasa Arab. Dan tidak mustahil dalam kubur nanti kita boleh berbahasa Arab. Kerana kita selalu berbahasa Arab masa itu. Dan bagi mereka yang tidak salat, bagi mereka yang tak pernah membaca Quran, sudah pasti mereka tak akan mampu menjawab soalan munkar nakir itu. Ma rabbuka? Mereka menyatakan, la adri, aku tak tahu. Kemudian mereka menjawab, la daraita wala talaita. Kamu tidak tahu kerana kamu tidak belajar. Lalu dipukul dengan pukulan yang kuat. Sehingga didengari oleh seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini, melainkan manusia dengan jin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu, percayalah kita bahawa kehidupan di alam barzakh itu cukup sangat menakutkan. Adapun orang-orang yang ingkar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berada dalam keadaan meraung-raung selama-lamanya. Ketika mereka dicabut nyawa, mereka sudah meraung-raung kesakitan. Dan mereka di alam barzakh juga sentiasa meraung-raung. Begitu juga di padang mahsyar, mereka dalam keadaan takut dan bermuram. Wajah mereka menjadi hitam. Dan akhir sekali mereka dilontarkan ke dalam api neraka dan mereka akan meraung-raung sepanjang-panjang masa. Selama-lama dalam keadaan sakit yang tidak terperi lagi. Oleh itu, tuan-tuan muslimin, muslimah dirahmati Allah, maka Nabi SAW melanjutkan kisahnya. Pada saat itu nyawanya ditimang di syurga. Sekali oleh bajunya, sekali oleh isteri-isterinya, dan sekali oleh buah-buahan syurga. Seperti anak bayi yang ditimang-timang oleh keluarga. Pada saat yang sama, isteri-isterinya melihatnya dengan penuh kebanggaan. Lalu rohnya melompat dan malaikat maut berucap, wahai roh yang baik, keluarlah engkau menuju pohon bidara yang tiada berduri, menuju pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, naungannya yang terbentang luas dan air yang tercurah. Semua ini disebut dalam surah Al-Waqi'ah yang sering kita bacakan itu. Nikmat-nikmat syurga ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Waqi'ah. Malaikat maut lebih lembut daripada kelembutan seorang ibu kepada anaknya. Kerana dia mengetahui bahawa roh itu sangat mencintai dan menyediakan yang memuliakan Tuhannya dengan kelembutannya. Roh itu mendapat keredaan Allah sehingga roh itu dicabut seperti dicabutnya bulu dari adunan.
Ruh orang itu akan keluar sementara malaikat di sekelilingnya mengucapkan salam sejahtera untukmu. Masuklah ke syurga yang demikian itu kerana apa yang telah engkau kerjakan. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat seraya berkata kepada mereka, salamun alaikum, masuklah engkau ke dalam syurga. Itu disebabkan apa yang engkau kerjakan. Rasulullah SAW melanjutkan ceritanya dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Sementara jika dia, yakni orang-orang yang meninggal, termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, nescaya dia memperoleh kerajaan daripada Allah Ta'ala, rezeki dan syurga kenikmatan. Subhanallah. Mengenai hal itu, beliau menyatakan bahawa rauh bererti ketenangan. Rauhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Bermakna ketenangan. Dari, yakni ketenangan dari kesusahannya, kematiannya. Raihan diperoleh ketika nyawanya keluar dari jasadnya, yakni wangi-wangian. Sedangkan syurga kenikmatan sudah berada di hadapannya. Subhanallah. Baik tuan-tuan muslimin, muslimat ini rahmati Allah. Ini di antara pengkesahan yang dinyatakan kepada kita, bahawa selepas daripada kematian ini, semuanya adalah kurniaan daripada Allah ataupun pembalasan. Masa di dunia ini bukan lagi hukuman dari Allah. Walaupun seseorang itu menghadapi kepayahan demi kepayahan, tapi dia belum lagi bentuk hukuman daripada Allah. Bukan lebih kepada inzar, peringatan. Begitu juga orang yang senang di dunia ini. Bukan lagi kurniaan daripada Allah. Belum lagi kurniaan daripada Allah. Bahkan itu juga merupakan ujian daripada Allah dalam bentuk kesenangan, sama ada ia bersyukur ataupun tidak. Kalaulah kesenangan dunia ini telah menjadi pembalasan ataupun kurniaan daripada Allah, dah tentulah Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam tidak akan menghadapi kepayahan demi kepayahan. Sudah tentulah Nabi lah orang yang paling senang, yang paling kaya, yang paling mewah di dunia. Tapi lihatlah di antara Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam, ada yang dibunuh oleh kaum. Nabi Zakaria alaihissalam misalnya dibelah dengan gergaji oleh kaumnya sehingga terbelah dua. Nabi Yahya juga dibunuh. Begitu juga ramai daripada kalangan Nabi-Nabi telah dibunuh oleh Bani Israel. Bermakna dunia ini bukannya tempat pembalasan ataupun tempat kesenangan yang mutlak. Dunia ini adalah tempat ujian daripada Allah Ta'ala. Kesenangan yang sebenarnya ialah di alam barzakh. Permulaannya di alam barzakh, yang berterusan sampai ke hari akhirat. Kalau senang dalam kubur nanti, bagaimana Nabi SAW menyatakan, kubur itu satu taman daripada taman-taman syurga ataupun satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka ketahuilah kesenangan adalah hampir dengan kita. Bersabarlah wahai rakan-rakan muslimin muslimat. Sekalipun kita menghadapi kepayahan yang paling-paling sukar kita rasakan ialah sekejap sahaja. Yang mana kehidupan dunia ini 1000 tahun sama dengan 1 hari akhirat.
Yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Satu hari akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Bermakna kalau kesusahan yang dihadapi adalah 1 detik sahaja. 1 detik saja jika dibandingkan dengan hari akhirat. Kalaulah seorang itu menghadapi kesenangan demi kesenangan, dia hanya senang 1 detik saja di akhirat. Jika dibandingkan dengan akhirat. Sebabnya 1000 tahun dunia ini baru 1 hari akhirat. Misalnya seorang diberi kesenangan, kemewahan 1000 tahun di dunia ni. Umur dia 1000 tahun penuh dengan kesenangan dan kemewahan. Barulah 1 hari sahaja di akhirat kesenangannya. Sebab itulah dengan kita sabar. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harir. Dengan sebagai balasan dengan bersabar, mereka akan mendapat kurniaan daripada Allah Ta'ala, iaitu syurga. Dan akan dipakaikan dengan sutra-sutra yang sangat indah, yang tidak ada tolak bandingnya. Nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu, tuan-tuan, bayangkan, cara senanglah, cara mudah. Sekarang ini kita dikelilingi oleh rakan-rakan. Ada kawan-kawan kita boleh berhubung dengan telefon, boleh bersembang-sembang, bertemu, makan bersama. Ada anak-anak yang sentiasa menghiburkan kita. Terkadang kita ada cucu yang sangat menggembirakan kita. Cuba bayangkan dalam keadaan kesenangan kita dengan suami isteri masing-masing, dengan anak-anak, dikelilingi oleh cucu, jiran-jiran, rumah yang ada lampu terang benderang. Bagaimana di saat itu juga kita dijemput oleh Allah. Tinggallah kita di dalam suatu alam yang sangat asing. Alam yang sangat asing bagi kita, yang mana tak pernah kita datang ke sana. Kita akan bersendirian di tempat yang gelap, tempat yang sempit. Tidak ada rakan-rakan, tidak ada lagi gelak ketawa, tidak lagi suka hilai yang kita. Bahkan di sana sepi, tidak bertemankan apa-apa, melainkan amalan yang kita lakukan semasa ini. Amal-amal salih akan datang, akan menemani kita sampai ke hari kiamat. Amal salih akan datang menemani kita dalam wajah yang sangat indah, bau yang sangat harum, akan menemani sampai hari kebangkitan. Sebaliknya amal-amal jahat, orang-orang yang jahat, yang fajir, yang durhaka kepada Allah, akan datang kepadanya satu makhluk, satu lembaga yang sangat menakutkan. Rupa yang sangat hitam, berbulu-bulu, panas lagi busuk, akan mendampingi mayat dalam kubur. Mayat akan bertanya, siapa kamu, siapa kamu? Lalu lembaga itu akan berkata-kata, nyatakan bahawa akulah amal jahat. Akulah dosa-dosa yang kamu lakukan semasa hidup. Kemana kita mahu lari lagi ketika itu? Kemana kita mahu lari nak menyelamatkan diri, nak menyembunyikan? Dan tidak tentu tidak tempat untuk bersembunyi lagi. Kerana itulah amalan yang kita lakukan. Dia akan bersama-sama dengan kita buat selama-lamanya. Oleh itu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sentiasalah mendampingi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Taqarrub ila Allah. Dengan memperbanyakkan baca Quran, perbanyakkan zikrullah, perbanyakkan melakukan amal-amal saleh. InsyaAllah
kita akan mendapat teman yang paling mulia, teman yang paling baik. Itulah amal-amal saleh. Tidak akan meninggalkan kita buat selama-lamanya. Itulah amal-amal saleh kita lakukan. Satu hari, Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri melalui satu perkumpulan. Semasa dia melalui perkuburan, dia mendengar seorang perempuan yang sedang menangis terseduh sekat. Dia menghampiri perempuan itu tanpa disedari oleh perempuan. Dia mendengar ratapan seorang anak perempuan di kubur ayahnya yang baru meninggal dunia. Dinyatakan, wahai ayah, semalam ayah ingin mandi, saya yang menghulurkan tuala, kain, menghulurkan sabun untuk ayah. Saya yang mencedok air dari perigi untuk ayah. Sekarang siapa melakukan itu untuk ayah? Wahai ayah, semalam ayah ingin makan. Saya yang menghidangkan makanan untuk ayah. Wahai ayah, sekarang siapa yang melakukannya untuk ayah? Wahai ayah, semalam ayah ingin tidur, saya menghulurkan bantal dan kain selimut untuk ayah. Sekarang siapa yang menidurkan ayah, mendodoikan ayah? Setelah mendengarkan rintihan demi rintihan seorang anak gadis itu terhadap ayahnya yang baru meninggal dunia, Syekh Hasan Al-Basri muncul dan bersuara kepada anak gadis. Wahai anak, kembalilah ke rumah. Berdoalah untuk ayah. Mohonlah kepada Allah Ta'ala supaya ayah mendapat rahmat dan keampunan dari sisi Allah. Kesimpulan daripada tazkirah kita pada petang ini ialah, yang pertama sekali, kita akan dihidupkan semula selepas daripada. Kita semua akan menghadapi kematian dan yakinlah bahawasanya kita akan dihidupkan semula. Sebelum dibangkitkan ke padang mahsyar nanti dan dihalau ke padang mahsyar, kita akan berada di alam barzakh buat sekian lama yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ketahuilah bahawa saudara-saudara sekalian, di alam barzakh itu cukup sekejap bagi orang yang beriman. Umpama beberapa detik sahaja berada di alam barzakh. Tetapi bagi mereka kufur ingkar, merasakan tersangat lama dalam azab, dalam keadaan azab, himpitan kubur, dan berbagai-bagai lagi siksaan kubur. Oleh itu pilihlah dua jalan di hadapan kita. Inna hadainahu sabil, imma syakiran wa imma kafur. Sesungguhnya kami tunjukkan kepada manusia dua jalan. Sama ada ia ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur ataupun hamba Allah yang ingkar kufur kepada Allah Ta'ala. Tentulah kita ingin menjadi insan hamba Allah yang bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Marilah sama-sama kita perbanyakkan doa kepada Allah agar Allah Ta'ala panjangkan usia kita dalam keadaan sihat walafiat, sehingga kan kita dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rizqna lailatul qadr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya ada sebarang persoalan, bolehlah kemukakan kepada Ustaz sekarang ya. Silakan. Ada soalan ke?
Hmm. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masa ialah masa kita nazak, masa kita nak dia meninggal, kita masa dia cabut nyawa, kita akan merasa sakit kan. Tapi kita tak kata orang kita tak terkeluarkan perasaan sakit tu di dunia. Kita orang luar tak dengar kan yang orang yang nak meninggal tu apa rasa sakit. Memang macam mana tu Ustaz? Baik, terima kasih pada yang bertanya. Kita tak dengar kan yang kita tak tahu yang dia rasa sakit ke. Ya. Sebenarnya apabila kita berada di ambang sakratul maut dan mereka sudah datang untuk urusan mencabut nyawa, di kala itu kita sudah berada di perantaraan alam ini dan kesebelah sana. Itu lebih-lebih lagi apabila ruh berada di gharghara, nyawa sudah berada di kerongkong. Di kala itu kita dah tak dapat berkata apa-apa lagi. Kita tak dapat memandang lagi dunia ini. Kita sudah nak pergi ke sana, ke alam barzakh. Nak pergi meninggalkan dunia ini. Tetapi pendengaran kita dapat mendengar orang-orang yang hadir mengajar kita dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kita mendengar. Tapi penglihatan kita dah memandang ke arah tempat nak pergi. Diberitahu bahawa orang yang hampir mati ni, dia sudah memandang tempat dia nak pergi. Kalau orang soleh sudah nampak dah bayangan syurga. Dan nampak dah keindahan syurga tempat nak pergi. Ini di antaranya yang mana diberitahu bahawasanya malaikat menarik perhatian kita supaya tidak merasa sakit dalam hati. Misalnya, inilah saya buat contoh. Anak kita nak menghadapi suntikan. Nak dicocok misalnya dengan vaksin sebagainya, baru-baru ni takut nak cucuk. Tetapi doktor ataupun nurse tunjukkan sesuatu, dia buat macam ni depan ni, dia depan bayi kanak-kanak itu dia pujuk, dia belon apa. Tarik perhatian, lihat tu. Di sini dah doktor dah nak cucuk dah ni. Jadi lepas dia main, dia pujuk-pujuk, dah siap, dah tak sakit dah. Tu antaranya. Menggambarkan bahawa ada di Allah Subhanahu Wa Taala tayangkan keindahan syurga tu yang menyebabkan hilang rasa sakit. Tetapi dah ditayangkan dengan keindahan syurga, kenikmatan syurga, sudah rasa kenikmatan syurga itu dan sudah hadir. Orang kafir ditayangkan neraka padanya, tempat akan dia pergi. Dan tayangkan neraka yang menakutkan itu. Dia nampak juga malaikat yang dalam keadaan pengis. Dalam keadaan dia nampak lagi dalam keadaan malaikat itu dalam keadaan datang dalam keadaan yang menakut. Dan juga di alat-alat untuk mencabut nyawa. Yang menyebabkan orang kafir ni makin takut dan sangat sakit. Jadi orang-orang yang beriman memang juga rasa sakit mati, tetapi dia telah terhibur dengan diberi gambaran syurga tempat yang nak pergi. Orang kafir pula berlepat-lepat kali-kali sakitnya kerana melihat azab neraka tempat nak pergi. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Baik, ada lagi soalan yang lain? Nampaknya dah jelas ya Ustaz ya? InsyaAllah. Okey, baiklah. Kita berhenti di sini dulu untuk waktu ini. Dan jazakallah khairan Fadil Ustaz Fikri. Terima kasih atas kesediaan berkongsi
ilmu untuk berkenaan dengan kehidupan di alam barzakh ini, yang mana kita juga perlulah memanfaatkan masa yang ada untuk meningkatkan amal ibadah dan memperbanyakkan sedekah. Seterusnya, memastikan kehidupan di alam barzakh kelak dalam keadaan yang baik. Yang paling penting, luangkan masa untuk membaca surah Al-Mulk pada setiap malam. Dan semoga ianya memberikan sedikit semangat manfaat bagi kita semua dan kefahaman bagi kita semua. Dan terima kasih kepada penaja yang sudi menaja slot program kita pada petang ini, dan semoga tanya ini membawa bekalan yang indah di akhirat kelak. Dan terima kasih kepada para jemaah yang sudi juga duduk sama-sama dalam majlis ilmu ini. Dan insya-Allah Ustaz kita kita tutuplah dulu, tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sum. Oh ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada petang ini perhimpunan yang mendatangkan rahmat dari sisimu, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang menghapuskan segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pesan ilmunya. Jumpa lagi Ustaz ya, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.